Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Natira binti Aziz. Nombor matrik C20A1394. Saya akan membentangkan report seni arca. Okey, pengenalan. Terlebih dahulu, seni arca ini adalah seni pahat yang merupakan cabang seni tampak yang berkait dengan karya dalam bentuk 3 dimensi dan merupakan bidang di bawah seni plastik. Okay, proses-proses awal dalam seni arca ini termasuklah ukiran, iaitu pembuangan dan bahan dalam pemodenan, iaitu penambahan bahan seperti batu, tanah liat, besi dan kayu. Okay, namun begitu sejak zaman modernism, kaedah dan bahan dalam seni arca ini telah menjadi lebih bebas. Ini merupakan lukisan idea pertama saya, dan ini juga merupakan lukisan idea kedua saya, dan ini lukisan idea ketiga saya. Okay, perkembangan idea final artwork. Okay, perkembangan idea pertama ini merupakan perkembangan idea pertama saya, dan ini merupakan perkembangan idea kedua. Ini pula merupakan perkembangan idea yang ketiga. Okay, proses penghasilan mock-up yang pertama. Okay, yang pertama membentuk dawai untuk mengukuhkan tanah liat. Yang kedua, keluarkan tanah liat dari plastik untuk memulakan proses subjek tersebut. Yang ketiga, jadikan bentuk bulat dan kemudian membentukkan bahagian muka rusa tersebut. Yang keempat, ratakan tanah liat tersebut menggunakan tangan ataupun alat sculpture. Yang kelima, ambil sebahagian daripada tanah liat untuk jadikan tanduk yang panjang dan kaki rusa tersebut. Dan yang keenam, setelah siap bahagian tersebut, gunakan dawai untuk bahagian tanduk dimasukkan di dalam kepala rusa dan untuk mengukuhkan lagi arca tersebut. Yang ketujuh, setelah siap kesemuanya, tunggu sehingga kering, kemudian bancuh air simen lalu salut kepada seluruh badan bahagian supaya nampak rata dan kemas. Okey, mock-up yang kedua pula, saya menggunakan tanah liat dan air untuk mengemaskan bahagian tanah liat yang retak. Yang kedua, lakukan bahagian atas, iaitu bahagian kepala yang berbentuk bulat dahulu, kemudian membentukkan bentuk yang panjang. Yang ketiga, ambil lebihan tanah liat untuk membuat step yang seterusnya, iaitu bentuk mangkuk. Okay, yang keempat, sambungkan bahagian kepala pada bahagian tangan dan mangkuk tersebut dengan dawai untuk kukuhkan lagi sculpture tersebut. Okay, yang kelima, gunakan air untuk mengemaskan bahagian yang tidak kemas pada arca tersebut. Okay, seterusnya mock-up yang ketiga pula, saya menggunakan tanah liat untuk membentuk bahagian wajah figura. Yang kedua, ambil segenggam tanah liat lalu bentukkan bahagian luar figura pula. Yang ketiga, ambil sedikit demi sedikit tanah liat dan membentukkan bahagian muka, iaitu kening, mata dan bibir. Lalu sapukan dengan sedikit air untuk disambungkan pada wajah tersebut. Yang keempat, setelah itu sambungkan bahagian wajah dengan leher figura tersebut menjadikan satu arca yang cukup sempurna. Dan akhir sekali, sapukan arca tersebut dengan air supaya tampak lagi kemas dan cantik. Lukisan final artwork saya, dan ini adalah proses penghasilan final artwork. Okay, saya menggunakan tanah liat untuk membentukkan arca figura ini, mengambil sedikit demi sedikit tanah liat ini dan menggosokkan di lantai untuk membentukkan setiap helai rambut tersebut. Kemudian ambil dawai dan masukkan dalam setiap helaian itu untuk dicocokkan di bahagian kepala figura tersebut agar nampak lebih kukuh dan rapi. Okay, membuatkan satu bentuk muka kecil dan letakkan di atas kepala tersebut. Setelah itu membuat bentuk telinga seperti telinga kelawar untuk mendapatkan keunikan arca tersebut. Akhir sekali, bentukkan setiap bahagian, iaitu mata, hidung dan bibir untuk menampakkan wajah figura tersebut. Dan ini merupakan final artwork saya. Okay, artis rujukan yang saya rujuk untuk final artwork iaitu Lim Nang Seng. Lim Nang Seng ini telah dilahirkan pada tahun 1916 di Kuching, Sarawak, dan aktif berkarya di Malaysia dan Singapura. Okay, beliau adalah di antara pengarca yang bertanggungjawab di dalam menghasilkan patung The Merlion pada tahun 1972 dan adalah di antara perintis pengarca di Singapura. Okay, beliau telah meneruskan pengajian secara teknikal seni arca dari pembuatan patung tanah liat di selatan China, dan selepas Perang Dunia Kedua, beliau telah kembali ke Malaysia dan mengajar di sebuah sekolah di Bekok, Johor. Okay, bermula dari sini, penggunaan tanah liat sungai yang berwarna lebih gelap
digunakan dalam menghasilkan karya menggunakan imej dan rupa perempuan tempatan telah diperlihatkan dalam arca-arca yang telah dihasilkan oleh Lim Nansing untuk menginspirasikan unsur masyarakat Malaysia ketika itu. Ini adalah contoh karya beliau. Okey, kenyataan artis. Arca yang dihasilkan adalah bertajuk Unique Human. Adalah bertemakan figura yang sangat unik dengan bunga yang tumbuh mekar di setiap helai rambut. Karya ini merupakan pengaruh daripada fahaman Impressionism. Maksud bunga tersebut itu pula memberikan kekuatan dan keberanian kepada gadis tersebut. Berdasarkan arca tersebut, ianya membuat mata penonton sentiasa terpukau melihatnya. Itu saja daripada saya.